ahli kumpulan tu cikgu tengok dah hari tu. Cuma yang kumpulan 3 tu agak ramai orang, tapi kalau kamu rasa okey tak ada masalah, cikgu go on je. Kalau rasa nak kecilkan dia pun boleh, okey. Okay. Oh, dan nanti make sure kamu tetapkan dia punya waktu lah. Okay, pukul berapa kamu nak dan lepas tu gunakan apa ni kita panggil, maksud itu guna medium apa, nak Telegram ke, nak Discord ke, nak Google Meet ke apa ke, nanti kamu tetapkan. Okay, boleh buat group tu, kamu boleh asingkan, buat group asing terus. Buat group dekat Telegram tu, dekat WhatsApp tu tak kisah, kamu add je dalam group kecil kamu tu. Okay, nanti seorang ketua untuk utilisekan dan untuk monitor semua pergerakan ni lah. Dan mungkin cikgu akan buat grouping yang kita akan lantik beberapa guru muda untuk kita kamu ajar kepada kawan-kawan kamu yang lain. Okay? Kita ada 16. Okay, so hari ni kita akan masuk bab yang ketiga. Okay, cikgu ada bagi nota kepada kamu. Okay, nota tu cikgu dah ringkaskan. Okay. Nota tu cikgu dah ringkaskan, itu adalah tajuk 3.1. Okay, tajuk ni bab 3, kegravitian adalah tajuk baru dalam KSSM. Okay, apa maksudnya? Maksudnya kelas kita tidak ada kamu boleh dengar suara cikgu jelas Okay, kita tidak ada koleksi yang banyak untuk soalan-soalan bab 3 ni dan cikgu-cikgu pun masih bertanya-tanya lah macam mana soalan-soalan untuk bab 3 ni akan ditanya dalam SPM nanti. Okay. Tapi apa kebaikannya, so kita tak tahu soalan, so kebaikannya adalah dia tidak akan tanya yang pelik-pelik lah sebab ini tajuk yang baru. Dan tajuk ni pun kegravitian. Dalam tajuk ni kita akan belajar 3 perkara. Okay, kita akan belajar 3 perkara iaitu hukum kegravitian semesta Newton, hukum Kepler dan juga satelit kuatan manusia. Okay, kalau kamu lihat secara kasar, ketiga-tiga tajuk ini dia macam sedikit asing lah kepada kita. Dia tak boleh tanya macam banyak benda sebab ini melibatkan angkasa lepas. Dia akan tanya bulan-bulan, bintang, matahari, planet-planet, semua tu lah. Tapi yang mungkin dia boleh tanya dengan lebih terperinci adalah tajuk yang ketiga tu, 3.3, satelit buatan manusia. Sebab itu lebih kepada aplikasi dalam kehidupan lah ataupun untuk masa yang terkini. Okay? Jadi siapa yang nak jadi astronot, minat dalam bidang astronomi, ini tajuk kamu. Okay, tajuk ni sangat menarik sebab kita akan bincangkan tentang benda yang di angkasa lepas. Macam part 2 tu dia lebih kepada aktiviti seharian kita yang melibatkan impuls lah, pelanggaran lah, laju, semua tu yang hari-hari lah. Yang ini dia lebih special. Okay. So hari ni cikgu akan ajar tajuk 3.1 hukum kegravitian semesta Newton. Kita tahu tentang graviti. Kita pun baru belajar tentang berat yang dipengaruhi oleh kekuatan medan graviti sesuatu tempat. Tapi sebenarnya macam mana kita dapat graviti itu dan ada ke hukum kegravitian semesta Newton ni? Apakah kaitan-kaitannya bumi dan planet-planet yang lain? Okay. So ni laman informasi, kamu boleh tengoklah animasi pelancaran satelit ni macam mana, apakah fungsi satelit-satelit itu, kita semua akan belajar nanti ya. Okay. So hari ni kita masuk kepada hukum kegravitian semesta Newton. Okay, pada tahun 1667, kita tengok sejarah ni. Okay. Pada tahun 1667, saintis Isaac Newton. Okay, Isaac Newton ni memang terkenal dengan teori-teori kita dah belajar
tiga hukum gerakan Newton. Newton ni memang dikenal dalam bidang sains, dalam bidang fizik, Kita dah belajar hukum gerakan Newton, yang pertama, yang kedua dan ketiga. So kamu boleh ingatlah. Kita baru hantar ya. Okey. Kamu kena ingatlah yang pertama tu adalah inersia. Okay, yang kedua F sama dengan ma, dan yang ketiga setiap daya ada daya tindak balas. Okey, itu secara ringkasnya lah. Kalau kamu nak secara lebih terperinci, boleh tengok lagi nota-nota yang kita dah belajar sebelum ni. Okay, ingat yang macam tu pun dah okey dah. Okay, hukum gerakan Newton pertama, inersia. Inersia ingat dia malas nak bergerak, dia malas nak berubah. Hukum gerakan Newton kedua adalah F sama dengan ma, iaitu daya adalah hasil darab, jisim dan juga hal laju. Dan yang ketiga, setiap daya yang dikenakan mesti ada daya tindak balas. Okey, maksudnya kalau kita tumbuk dekat dinding, dinding tu pun akan tumbuk kita semula. So itulah. Okey. Okay, pada tahun 1967, saintis Isaac Newton telah memerhatikan buah apple yang jatuh. Okay, ini famous Buah apple yang jatuh secara tegak ke bumi. Okay, ini famous. Kalau dalam buku sains dulu, dia letakkan ada orang duduk bawah pokok, lepas tu ada buah apple jatuh. So Isaac Newton lah yang menjumpai tarikan graviti itu. Dan gerakan bulan mengelilingi bumi. Beliau menyimpulkan, okay, ini yang penting. Okay, pada dua perkara itu, dia menyimpulkan bahawa suatu daya tarikan bukan sahaja wujud antara bumi dengan buah apple, tetapi juga antara bumi dengan bulan. Okey? Antara bumi dengan bulan. Maksudnya, sebelum ni kita belajar buah apple jatuh ke bawah. Okey, apa-apa sahaja objek jatuh ke bawah disebabkan oleh daya tarikan graviti daripada bumi itu sendiri. Okay. Tapi Isaac Newton juga cakap, sebab sebelum ni kita belajar dalam lingkungan bumi sahaja. Tapi hari ni kita nak belajar ke yang lebih besar, yang lebih besar. Okay. Jadi dia kata bukan sahaja dalam antara dalam kat bumi je, tapi dekat angkasa lepas pun benda yang sama juga. Okay. So dia kata antara bumi dan bulan tu ada daya tarikan graviti. Dan sebenarnya itu adalah satu argumen yang tepat lah, sebab cuba kita fikir kenapa bulan tu dia boleh dia mengelilingi bumi dalam satu orbit yang sama saja. Apakah yang memegang bulan tersebut untuk berada satu tempat yang sama dan mengelilingi bumi? Okay. Contohnya macam ni bumi kita. Okay, ni bumi. Lepas tu ada bulan kan, bulan kecil kat sini. So bulan ni dia sentiasa mengelilingi bumi dalam orbit dia. Sedangkan bulan ni dia tak ada pun tempat pegang dia. Tapi dia boleh duduk kat situ dan bergerak dalam satu urutan yang sama. Okay? Sebabnya ada tarikan graviti daripada bumi dengan bulan. Dan bulan juga menarik bumi kepadanya. Okay? Itulah yang menyebabkan bulan tu boleh sentiasa duduk dalam tempat yang sama sahaja. Okey. Okay, ni contoh-contoh lah situasi yang menyebabkan daya graviti antara dua jasad. Okey. Jadi, Newton ni pun keluarkanlah satu teori. Dia mengatakan bahawa daya graviti dikenali sebagai daya semesta. Bila kita kata semesta ni maksudnya semua benda. Universal lah. Secara dia semesta ni universal. Daya graviti dikenali sebagai daya semesta kerana daya graviti bertindak antara mana-mana dua jasad dalam alam semesta. Jadi kalau ada dua jasad dalam alam semesta ni, of course lah kita duduk dekat alam semesta ni kan, maka ada daya graviti. Contoh yang diberi adalah kamu lihat daya graviti antara matahari dan bumi. Apa maksudnya daya graviti antara matahari dan bumi ni? Maksudnya matahari ada daya graviti yang tertentu. Kita ada G, kita ada G untuk matahari.
kita ada G untuk bumi. Jadi mereka ni saling menarik antara satu sama lain. Matahari tarik bumi, bumi tarik matahari. Sama juga bulan tarik matahari, matahari tarik bulan. Bulan tarik bumi, bumi tarik bulan. Macam tu. Itu maksudnya daya graviti bertindak antara mana-mana dua jasad dalam alam semesta. Ya, bila kita kata semua jasad dalam alam semesta, maksudnya antara kita dengan mana-mana objek dalam sebelah kita pun ada daya tarikan graviti. Okey, daya graviti ya, daya graviti. Bukan percikan ni, daya graviti. Okey. Jadi, kita contohnya sekarang kamu, kita ambil dua orang lah, senang kan? Okey, ada dua orang. A, kita ada A dan kita ada B. Okay. A dan B ni menarik antara satu sama lain. Tarik B, B tarik A. Maksudnya B akan rasa daya tarikan daripada A akan rasa daya tarikan daripada B. Tapi cikgu, kenapa kita tak melekat? Kan daya tarikan. Okey, kenapa tak melekat? Samalah juga dengan bumi dan matahari. Walaupun mereka ni ada daya graviti tapi mereka tidak melekat. Tapi mereka ni duduk dalam satu tempat yang statik. Okey. Macam mana pula dengan kita manusia ni? Cikgu, kenapa dia tak melekat cikgu? Melekat antara satu sama lain. Sebab kita ni ada daya tarikan graviti. Sebab kita punya jisim tu terlalu kecil dan daya tu kita boleh atasi. Dia macam magnet lah, macam tu magnet. Tapi magnet ni sebabkan daya magnet ni dia datang daripada satu tempat je. Okey, kalau magnet, contohnya kita ada magnet kat sini. Lepas tu kita ada besi. Magnet yang ini je ada kuasa, ini tak ada kuasa. Jadi besi tak boleh menarik magnet, tapi magnet boleh tarik besi. So besi lah akan pergi kepada magnet, magnet tak akan pergi kepada besi secara teorinya lah. Okay? Sebab magnet yang ada kuasa, bukan besi. Tapi kalau A dan B, kita dua orang ni, A ada kuasa, B ada kuasa. Jadi sama-sama berlawan lah, sama-sama berlawan, tarik macam tu. So jadi dia tak akan melekat. Okay? Dan daya graviti tu sangat kecil lah. Bila kita sebut daya kelas, ingat bila daya simbolnya adalah F. Okay, simbol untuk daya adalah F. So kita nak belajar daya graviti, kita nak kira daya graviti tersebut. Okay. Jadi ingat daya graviti adalah dikenali sebagai daya semesta kerana daya graviti bertindak antara mana-mana dua jasad. Jadi dua jasad ada daya graviti yang bertindak antara satu sama lain. Okey, boleh faham tak mengelirukan Okey. Pada tahun 1687, Isaac Newton mengemukakan dua hubungan yang melibatkan daya graviti antara dua jasad. Okey, ini adalah dua hubungan antara yang melibatkan daya graviti antara dua jasad. Okey, daya F maksudnya F. Okey, yang pertama dia kata daya graviti berkadar terus dengan hasil darab jisim. Okey, daya graviti berkadar terus dengan hasil darab jisim M1, M2. So kita ada kat sini jasad 1 dan jasad 2. Okey, jasad 1, jasad 2. Okey, setiap jasad ni ada jisimnya M1 dan M2. Okey, F ni berkadar terus. Maksudnya apa? Berkadar terus maksudnya semakin besar jisim, hasil darab jisim kedua-dua ni, maka semakin besarlah daya graviti. Okey, daya mana contoh itu? Okey, daya graviti. Okey, so maksudnya F M1, M2. Okay, bila M1, M2 ni semakin besar, maka F kita semakin besar. Itu maksudnya berkadar terus. Okay, dengan hasil darab jisim dua jasad. Okay, yang kedua, daya graviti berkadar songsang dengan kuasa dua jarak di antara pusat dua jasad. Kamu kena ingat, ini ramai pelajar yang tersilap. Okay, jarak mestilah daripada pusat. Okay, kamu lihat jarak tu daripada pusat jasad. Bukannya daripada tepi ni. Ini kita tak panggil jarak. Bukan ini jaraknya. Jarak mesti daripada pusat. Okay.
Berkadar songsang. Apa maksud berkadar songsang? Maksudnya semakin jarak ni semakin dekat maka daya dia semakin besar. Okay. Kalau jarak tu semakin jauh maka dayanya semakin kecil. Okey. Cikgu ulang. Jarak semakin dekat, maka daya semakin besar. Kalau jarak tu jauh, maka daya graviti semakin kecil. Okey? Baik. Okey, file info. Daya graviti wujud secara berpasangan. Maksud berpasangan, dia tak boleh tarik sendiri. Dia makan macam daya magnet. Daya magnet satu je. Magnet tu je yang ada daya. Tapi kalau daya graviti, dua-dua ada. Maksudnya, F daripada jasad satu, daya graviti daripada jasad satu, daya graviti daripada jasad dua. Mesti ada berpasangan. Okey, dua jasad itu masing-masing mengalami daya graviti dengan magnitud yang sama. Dua-dua ni menarik dengan nilai daya yang sama, magnitud daya dia yang sama. Okey. Jadi daripada dua hubungan ini dirumuskan seperti dalam bahagian 3.5 untuk memperoleh hukum kegravitian semesta Newton. Jadi inilah Newton bagi tahu bahawa Newton kata daya graviti, F ni daya graviti daya graviti berkadar terus dengan hasil darab dua jasad, hasil darab jisim dua jasad dan berkadar songsang dengan jarak kuasa dua jasad tersebut. Okey. Okey, bawah ni sebelum tu kita tengok dulu yang ni, dia kata file info. Mengapa daun yang layu itu bergerak ke arah bumi? Kedua-dua daun dan bumi mengalami daya graviti yang sama. Patutnya, kalau ni daun, maksudnya macam ni lah kelas, ni daun kan. Kalau ni daun ni bumi, patutnya bumi ni boleh pergi dekat kat daun. Daun pun boleh pergi dekat kepada bumi. Tapi kenapa bumi ni tak bergerak pun? Daun je yang pergi kepada bumi. Okey, sepatutnya dia kata mengalami daya yang sama. Hal ini menyebabkan daun dan bumi bergerak mendekati satu sama lain. Sepatutnya sebab dia ada dua daya yang sama kan. So dia akan saling mendekati antara satu sama lain lah. Tapi sebabkan jisim bumi jauh lebih besar daripada jisim daun, daya graviti tidak ada kesan yang ketara ke atas pergerakan bumi. Jadi walaupun daya dia sama tapi jisim bumi tu besar, jadi daya graviti daripada daun tu tak dapat nak tarik bumi kepada daun. Jadi kita akan nampak daun tu yang bergerak ke bumi. Maksudnya apa kelas? Maksudnya kalau kita ada dua orang kan, kita tahu tajuk ni agak pelik. Ada dua orang ni, maksudnya daya graviti ini ada F, ini ada F dan F kamu adalah sama. Jadi sepatutnya yang A bergerak kepada dia masing-masing bergeraklah ke arah masing-masing. Sepatutnya macam tu. Tapi sebab nilai dia sangat kecil, so kita boleh abaikan. So sama lah juga dengan daun dan bumi. Memanglah daya dia sama. F bumi sama dengan F daun. Daya graviti bumi sama dengan daya graviti daun. Tapi sebab jisim daun ni terlalu kecil, jadi dan jisim bumi terlalu besar, kita tak nampaklah bumi tu bergerak. Okay. Jadi apa hukum graviti semesta Newton ni bagi tahu? Hukum graviti semesta Newton menyatakan bahawa daya graviti antara dua jasad adalah berkadar terus dengan hasil darab jisim kedua-dua jasad dan berkadar songsang dengan kuasa dua jarak di antara pusat dua jasad tersebut. So mesti ingat jarak mesti daripada pusat. Bukannya daripada kedua-dua jasad, mesti daripada pusat. Jadi keluarlah kita punya hukum ini. Ini adalah hukum kegravitian semesta Newton. Jadi ayat yang panjang ni, kalau kamu ingat sahaja rumus ni dan boleh tulis dalam ayat, kamu tak perlu hafal yang panjang ni. Macam mana kita dapatkan ayat ni dan daripada rumus ini? Kamu tengok F berkadar terus dengan yang atas ni. Berkadar terus dengan yang atas dan berkadar songsang dengan yang bawah. Berkadar terus dengan M1, M2
Manakala berkadar songsang dengan R kuasa 2. Samalah dia kata, hukum kegravitian semesta Newton menyatakan bahawa daya graviti antara dua jasad adalah berkadar terus dengan hasil darab jisim iaitu M1 dan M2. M1, M2. Dan berkadar songsang dengan kuasa 2 jarak, R kuasa 2. Sebabkan R kuasa ni dulu kat bawah, jadi kita kata dia berkadar songsang. Ini songsang. So kalau dekat atas ni, kita panggil berkadar terus. Senang je. Okay? Okay, jadi dalam apa-apa sahaja rumus, kita mesti ada satu pemalar. Okay, iaitu pemalar kat sini adalah G. G adalah pemalar kegravitian. Okay, G ni kita akan dapat melalui eksperimen. Selalunya G kita akan dapat daripada kecerunan graf. Okay, kita ada YX, lepas tu kita ada graf. So kecerunan dia akan ada, itulah pemalannya. So kalau kita buat graf kan, kita ada graf kita akan keluar Y sama dengan MX tambah C. Okay kan, ini selalu yang kita belajar dalam matematik kan. Okay, tapi since kita punya C adalah sifar, so kita tak adalah C ni. Okay, jadi tinggallah Y sama dengan MX. Jadi X kita ni adalah M1, M2 per R2. So M kita ni adalah G, pemalar kegravitian. Baik, kamu kena ingat ke pemalar kegravitian ni? Tidak perlu ingat. Tak perlu hafal 6.67 darab 10 kuasa negatif 11 ni tak perlu hafal. Sebab di dalam soalan akan diberi kepada kamu. Okay, akan diberi kepada kamu. Jadi, kalau soalan tanya, apakah daya graviti di antara dua jasad? Jadi ini adalah rumusnya. So ini rumus kamu yang pertama. Okay, iaitu daya graviti antara dua jasad. Dua jasad yang berjisim M1 dan M2 yang terpisah sejauh R akan mengalami daya graviti. Okay, so kamu kena ingatlah ini rumus kamu yang pertama untuk bab 3. Okay. Senang je, F iaitu daya graviti antara dua jasad sama dengan G M1 M2 bahagi dengan R kuasa 2. M tu apa? Jisim. M1 untuk jasad 1, M2 untuk jasad 2. R kuasa R adalah jarak di antara pusat. Ingat mesti daripada pusat. Bukannya daripada objek tu sahaja, mesti daripada pusat. Ini pun ramai pelajar yang tersilap masa pengiraan. Okay, so kamu kena ingat. So ingat F sama dengan G M1 M2 bahagi R kuasa 2. F tu apa? Daya graviti antara dua jasad. G tu apa? Pemalar kegravitian. G besar bukan G kecil. So G kecil kita dah belajar. G kecil adalah medan kekuatan medan graviti. Dan juga G juga adalah pecutan graviti. Okay, tapi G besar adalah pemalar kegravitian. G, M1, M2, M jisim jasad 1, M1 jisim jasad 1, M2 jisim jasad 2 dan R adalah jarak dari pusat jasad tersebut. Mestilah jarak 2, kuasa 2. Okay. Okay. Baik, kita tengok contoh pengiraan. Hitungkan daya graviti antara sebiji durian dengan bumi. So, dia dah bagilah jisim durian berapa, jisim bumi berapa, jarak di antara pusat durian dengan bumi berapa. Okay. Jadi, semua kita dah ada. Masukkan dah saja dalam rumus, tekan kalkulator dan dapatlah jawapan. Okay, dan sebabkan dia daya, maka unitnya adalah N Newton. Okay, unit untuk daya. Apa-apa jenis daya, tetap unitnya Newton. Sama ada rumus kamu F sama dengan NA, W sama dengan mg, okay, dan F sama dengan G, M1, M2 bahagi dengan R kuasa 2. Semuanya adalah dalam unit Newton sebab ini kita semuanya kita kenali sebagai daya. Okay, boleh? Okay. Jadi, apakah kesilapan yang sering dilakukan oleh pelajar dalam kepengiraan? Mereka silap ketika memasukkan nilai-nilai ini ke dalam kalkulator anda. Sebab apa kelas? Sebab kita tengok kan dia punya nilai ni panjang dan ada exponential di sini. Okay, dia ada kuasa-kuasa yang besar.
Dan kamu seringkali lupa untuk letak apa nama dia ni, untuk letak kurungan. Kurungan ni memainkan peranan yang sangat penting. Jadi make sure masa kamu buat pengiraan itu, mestilah letak kurungan dengan tepat pada tempat yang betul. Okey? Kalau kamu tak percaya, kamu boleh cuba kira sekarang, guna kalkulator kamu, masukkan nilai ini, dapat tak jawapan ni? Kamu kena buat sampai dapat jawapan ni Buku teks ni takkan silap jawapan dia sebab dah ramai orang yang semak kan. Pastikan dapat jawapan ni. Memang susah kita nak tekan-tekan kalkulator tu. So make sure kamu kena pasir gunakan. Sebab tahun lepas cikgu dah ajar student cikgu, kebanyakan pelajar rumus tak ada masalah. Boleh tulis, boleh ingat, rujuk buku tak ada masalah. Masukkan nilai, sampai yang masukkan nilai ni tak ada masalah betul. Tapi bila sampai jawapan akhir, tiba-tiba jawapan dia salah. Sebab tekan kalkulator salah. So tolong kelas, jangan rugikan markah. Sebab kalau markah pengiraan, dia akan bagi satu markah untuk masukkan nilai dan satu markah untuk jawapan yang betul bersama unit yang betul. Jadi kalau jawapan kamu salah, rugilah sebab kamu dah tahu cara dia. Tapi jawapan kamu yang salah. Itu sangat-sangatlah rugi. Okay Okay, contoh 2. Sebuah roket yang berada di tapak pelancaran mengalami daya graviti. Okay, daya graviti. So ini apa? Ini adalah F. Okay, cikgu tahu kita dulu ada G kan? Kita ada G iaitu pecutan graviti. Pecutan graviti. Lepas tu kita ada G, kekuatan medan graviti. Ya, cikgu tahu kamu akan keliru. Dan kita ada F, daya graviti. So, cikgu harap istilah-istilah ni kamu jangan keliru. Daya, pecutan, kekuatan. Kalau yang kekuatan ni dia lebih kepada tajuk berat. Untuk G ini adalah pecutan graviti lebih kepada tajuk gerakan jatuh, gerakan jatuh bebas. Untuk daya graviti lebih kepada bab 3 yang kita belajar sekarang. Okay. So daya graviti F diberi 4.98 darab 10 kuasa 5 Newton. Kamu tengok dia bagi kat sini jisim bumi berapa, jarak di antara pusat bumi dengan roket tu berapa. Okay. Jadi kumpul sahaja maklumat ni, kumpul maklumat. Okay, masukkan dalam rumus. Soalan ni tanya apa ni? Berapakah jisim roket? So dia nak tahu M2 lah. Okay, M2. So masukkan dalam rumus, dapatkan jawapan. Okay. Okay, dia tulis jisim M1, jisim bumi M1, jisim roket M2. Kalau kamu cikgu saya nak buat M1 ni jisim roket, boleh, tak ada masalah. Yang penting kamu mesti declare. Okay, apa maksud declare? Maksudnya kamu tulis kat sini, jisim bumi diwakilkan oleh M1. Jisim roket diwakilkan oleh M2. Itu sangat penting untuk kamu declare. Okay. Since kita dah cakap pasal declaration ni, kalau kamu tulis jawapan, make sure kamu declare, buat declaration. Okay. Yang ni ke? Bukan, tak ada. Okay. Make sure kamu buat declaration. M tu apa, S tu apa. Okay, bila ada banyak-banyak lah. Okay. So, okay, boleh faham setakat ni Okay, ingat daya graviti adalah daya semesta yang wujud di antara dua jasad. Mana-mana dua jasad dekat dunia ni, dekat alam semesta ni akan wujud daya graviti antara mereka. Daya graviti ini dipengaruhi oleh satu jisim dua-dua jasad ni, dan yang kedua adalah jarak. Okay, dan rumus yang kita gunakan adalah F sama dengan G M1 M2 bahagi dengan R kuasa 2. Okay, jadi Newton ni kata setiap jasad di bumi, jasad di alam semesta ada daya graviti. Daya graviti, bukan pecutan graviti, daya graviti yang bertindak ke atasnya.
Okey, masa kita belajar percikan graviti, masa kita belajar kekuatan medan graviti, dia lebih fokus kepada satu planet sahaja. Maksudnya keadaan di satu planet. Okey, tapi bila daya graviti ini, dia adalah tentang planet-planet yang lain. Daya graviti antara dua planet yang wujud dalam alam semesta. Planet dengan matahari. Apa-apa jasad di atas bumi. Okey, contoh yang diberi tadi adalah uh, buah durian. Buah durian ni pun ada daya antara dia dengan bumi. So kita panggil itu sebagai daya graviti. Okay, so ingat rumus yang pertama kita hari ni adalah F sama dengan Gm1M2 bahagi dengan R kuasa 2. Okay. Okay, seterusnya, ini yang cikgu dah bagi tahu tadi lah sebenarnya. Kesan jisim dan jarak di antara dua jasad kebun di bumi ke atas daya graviti. Okay, so kalau kita ada, ni samalah yang cikgu cakap tadi kan. Semakin besar jisim jasad, semakin besar daya graviti. Sebab apa? Sebab F adalah berkadar terus dengan jisim, hasil darab jisim. Jadi bila jisim tu besar, maka daya graviti juga besar. Sebab dia duduk sebaris. Kamu kena ingat. Kamu ingat macam ni je. Kalau dia sebaris macam ni, maksudnya dia berkadar terus. Maksudnya kalau satu naik, yang satu lagi akan naik. Okay. Tetapi daya graviti berkurang apabila jarak di antara dua jasad bertambah. Sebab dia berkadar songsang dengan jarak. Kalau berkadar songsang, satu naik, satu turun. Kalau berkadar terus, satu naik, satu lagi akan naik. Dua-dua naik atau dua-dua turun. Kalau berkadar terus. Kalau berkadar songsang, satu naik, satu turun. Kalau, okey, kita guna kat sini Kalau R kamu turun, rendahlah, kecil. Maksudnya jasad tu jarak dia kecil, maka daya graviti kamu akan besar. Maksudnya semakin kita rapat, semakin kuatlah daya graviti yang bertindak antara kita. Macam tu. Sebab tu kita tak boleh duduk rapat-rapat. So, kalau kita duduk rapat-rapat tu kita rasa nak semakin dekat. Okay, especially lagi-lagi lah kalau tak payah cakap itulah. Okay, boleh So ni adalah apply kepada semua jasad di alam semesta. Ingat, semua jasad di alam semesta, bukan di bumi sahaja. Sebab kita dah bercakap tentang alam semesta. Okay. Okay, point info. Walaupun daya graviti merupakan daya semesta, dua orang di permukaan bumi tidak akan merasai kesan daya graviti antara satu sama lain. Maksudnya kita lah, kita dengan meja, kita dengan makanan tu selalu tertarik Kita dengan meja, kita dengan mak kita dengan orang lain, kita dengan objek-objek lain. Ada daya graviti. Tetapi kita tak rasa kesan tu. Kita taklah rasa macam nak tertarik kan. Okay. Hal ini kerana daya graviti antara dua jasad berjisim kecil mempunyai magnitude yang sangat kecil. So kita dah tahu tadi kan, daya graviti adalah berkadar terus dengan jisim. Oleh kerana jisim kita terlalu kecil, maka magnitude daya tu pun jadi sangat kecil. Jadi bila sangat kecil, kita tak rasalah daya tarikan tu. Contohnya dia kata, dua orang yang masing-masing berjisim 50, 70. Okay, ni biasalah standard. Hanya mengalami daya graviti sebanyak 2.3 darab 10 kuasa negatif 7 jika mereka berdiri sejauh 1 meter antara satu sama lain. So sangat kecil lah. Kalau 0.0001, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Betul tak? Betul kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini je daya graviti yang kita rasa. Jadi sangat sikit lah, tak rasa apa-apa. Itu kalau kita duduk 1 meter. Bayangkan kamu duduk 2 meter. Lagilah kita rasa, lagilah kecil daya ini. Duduk semakin jauh, lagilah kecil daya ini. Jadi kita tak rasa, tak adalah kamu rasa nak pergi, nak tertarik kan, tak rasa lah.
Okay, jadi kesan daya graviti tu kurang. Okay, tapi bila kita semakin kecil, semakin rapat, semakin kecil. Semakin rapat, maka daya graviti tu semakin besar. Okay. Okay, ni uji-uji biasa. Okay, menghubung kaitkan percutan graviti G. Okay, ni hubung kaitkan percutan graviti G di permukaan bumi dengan kemala kegravitian semesta. Okey, ini kalau kita nak dapatkan G daripada, okay, apa maksud hubung kait ni? Maksudnya kita nak dapatkan G, kita nak tahu G dalam sebutan G besar. Okey, kita nak dapatkan G dalam sebutan G yang besar. Okey, hubung kait ni nak dapatkan G iaitu percutan graviti dalam sebutan G besar, kemala kegravitian. Macam kita buat apa ni, matematik lah, ungkapkan A dalam sebutan B, macam tu. So dia nak ungkapkan G percutan graviti dalam sebutan G besar, kemala kegravitian. Okay, so macam mana kita nak buat? So kita tahu F sama dengan mg. Okay, ini kita dah belajar iaitu W sama dengan mg, samalah sebab F, W ni kan juga F iaitu gerak F. So lepas tu daripada hukum gerakan Newton kedua, daya graviti boleh diungkapkan sebagai F sama dengan mg. Kita ambil daripada F sama dengan ma, tapi sebabkan percutan untuk graviti adalah G, so kita tukar dia menjadi F sama dengan mg. Okay, so ini hukum gerakan Newton kedua. Cikgu cakap tadi kan, hukum gerakan Newton kedua F sama dengan ma. Jadi daya graviti daripada hukum gerakan Newton kedua adalah F sama dengan mg. Tapi hukum kegravitian semesta Newton kata daya graviti adalah Gm1m2 bahagi dengan R kuasa 2. Okay. Lepas tu kita nak terbitkan rumus Okay, so kita adalah hukum gerakan Newton kedua menyatakan F sama dengan mg. Okay, manakala hukum gerakan semesta Newton, okay, sebabkan kita ada pusat bumi, maksudnya kita dah tahu satu objek adalah bumi kan. Jadi kita punya F yang kedua adalah ini. F sama dengan ini yang hukum gerakan Newton kedua, ini adalah hukum kegravitian semesta Newton. Kenapa dia gunakan M huruf besar? Sebab M huruf besar ini mewakili jisim bumi. Okay, jisim bumi. Manakala M kecil ni adalah jisim mana-mana objek atau jasad di bumi. Okay? So kita nak tahu kan hubungan antara percutan graviti bumi tu dengan kemala kegravitian. Okay? So kita tulis balik kat sini G M besar, M kecil bahagi dengan R kuasa 2. Okay, ni kamu boleh tulis dalam buku teks kamu Okay, jadi kita dah tahu dah. F sama dengan mg daripada gerakan Newton kedua. Lepas tu daripada hukum kegravitian semesta Newton, kita tahu F sama dengan Gm, M besar, M kecil bahagi dengan R kuasa 2. M besar ni apa? Jisim bumi. M kecil adalah jisim mana-mana jasad di atas permukaan bumi. R adalah jarak di antara bumi, pusat bumi dengan objek tersebut. Okay. So kita samakan dua-dua persamaan. Kenapa sama? Sebab ni F, ini F. So kita boleh samakan lah. Okay, so mg sama dengan G M besar M kecil bahagi R kuasa 2. Okay, batalkan faktor sepunya M. Okay, sebab M kat sini dua-dua ada. So kita batalkan. Jadi kita tinggal lah G sama dengan G M besar bahagi R kuasa 2. Okay, jadi kita dapatlah rumus kita yang kedua iaitu G sama dengan G besar M besar bahagi dengan R kuasa 2. Okay, maksudnya apa kelas? G ini adalah percutan graviti.
G besar ni pemalar. Okay. M adalah jisim bumi dan R adalah jarak lah. Jarak dari pada pusat bumi kepada pusat objek. Ingat pusat ke pusat. Okay. Jadi pecutan rumus yang kedua ni, yang ni rumus kedua, kita boleh gunakan untuk kira pecutan graviti di mana-mana planet. Bukan saja di bumi, tapi kita boleh kira pecutan graviti di mana-mana planet dengan syarat kita ada jisim planet tersebut dan juga jarak. Okay. Okey, daripada rumus yang kita dapat tadi, okey, nilai G adalah berkadar terus. Okey, nilai G adalah berkadar terus dengan jarak. Okey, dari pusat bumi bagi kedudukan R lebih kecil daripada R besar. Okey, maksudnya apa? R besar tu adalah pusat bumi jejari bumi. Okey, jejari bumi. Okey, so bila R kecil, betul lah. Cuba tunjuk gambar yang dekat atas ni. Okay. Menunjukkan lakaran graf bagi variasi nilai pecutan graviti dengan jarak dari R dari pusat bumi. Okey, so dekat sini dia tunjukkan kepada kamu R besar ni adalah jejari lah kan? Jejari bumi. Okey, tengok yang dekat jadual yang dekat gambar ni. So R ni adalah jejari. Betul? Kita belajar matematik kan? Ni adalah jejari bumi. So 2R lagi jauh, 3R lagi jauh, 4R lagi jauh, 5R lagi jauh. Okay. So bila dia kata R lebih kecil daripada R besar, maksudnya kalau ini bumi kita, okay, so ini adalah R kamu. Kalau R tu, R kecil, lebih kecil daripada R besar, maksudnya dia duduk kat sini je lah kan. Ini R kita. Maksudnya dia duduk, yang ini adalah di dalam bumi. Faham tak kelas? Di dalam bumi. Sedangkan untuk R, 2R dan 3R ni adalah di luar. Di luar bumi. Ini. Ini R, 2R, semuanya dekat luar bumi kan. Ini semua dekat luar. Bukan dekat dalam. Tapi kalau R adalah lebih kecil daripada R besar, maksudnya R kamu tu mungkin dekat sini. Kamu duduk dalam bumi tu. R kamu dekat sini. Duduk dalam bumi. Bukan atas bumi dalam bumi. Okay, dalam bumi. Maksudnya kita duduk bawah tanah kita. Kamu duduk kat sini. Ni kita. Ni kita. Kita duduk di R besar lah, di jejari bumi. Tapi kalau R lebih kecil daripada R besar, bermaksud apa? Maksudnya dia duduk dalam bumi, dekat bawah tanah tu. Okey, bawah tanah. Senanglah kita tulis. Bawah tanah, dalam bumi lah, dalam. Dalam bumi. Okey. Jadi dia kata kalau masa R lebih kecil daripada R besar, maksudnya kalau jarak daripada jasad dengan bumi tu adalah lebih kecil daripada jejari bumi. Okay, lebih kecil daripada jejari bumi, dia berkadar terus. Maksudnya pecutan graviti tu semakin meningkat. Okay, semakin meningkat ni, kamu tengok dia semakin meningkat. Tapi bila sampai sahaja ke jejari bumi, tarikan graviti tu, pecutan graviti menjadi semakin perlahan. Okay, cikgu ulang lagi sekali. Ketika R ini adalah R lebih kecil daripada jejari bumi. R kecil ni apa? Jarak. Jarak dari pusat bumi. Okey, contoh kita ambil gambar ni. R besar, jejari bumi, katakanlah 10. Kata dia bukan 10 lah, tipu je. Tapi ni contoh, 10 meter contoh. Tapi R besar kamu, R kecil
jaraknya adalah 2 meter dari pusat bumi. Okay, jadi kamu duduk kat mana kalau R 2 meter ni? Duduk dalam tanah. Jadi tarikan pecutan graviti kamu adalah lebih tinggi. Okay, dia semakin meningkat. Pecutan graviti tu semakin meningkat. Kalau R2, okay, kalau R2 dia contoh macam ni lah. R2 G kamu akan dapat 1 contohnya. Tapi bila kamu jauh sikit, R kamu sama dengan 3. Okay, R3 G kamu akan jadi 2 contoh. Okay, kalau R kamu 5, R sama dengan 5. So G kamu akan jadi 4 contoh. Okay, lepas tu bila R kamu sama dengan 10. Maksudnya dah sama dengan R besar kan? Okay, katakanlah sama dengan 10. G kamu sama dengan 10. Tapi bila R kamu sama dengan 12. Dia dah lebih daripada R kan? Okay, dia dah lebih daripada R, dia dah lebih besar daripada R ni. G kamu akan mula menurun. Dia akan jadi 8 contohnya. Okay, itu maksudnya. Faham tak kelas? Okay, cikgu harap kamu faham Kamu boleh buat contohnya jadual. Kamu boleh buat seperti jadual. Okay, contoh jadual. Okay, contoh cikgu ambil yang ni, contoh. Okay, kita kata, okay, kita buat jadual R. Okay, kita katakan R besar. Okay, R besar ni apa? Jejari bumi. Okay, katakanlah jejari bumi kita adalah 20 meter. Contoh, lebih besar lah sebenarnya tapi ni contoh je lah, contoh bukan fakta, contoh. Okay, so R kamu jarak dari pusat bumi ke objek tersebut. Lepas tu kita nak tahu berapa G. G ni apa? Pecutan graviti. Okay, katakanlah R kamu ingat berdasarkan yang ini kelas. Saya nak alihkan ni tak boleh. Okay, berdasarkan kita punya teori tadi, bila G adalah, bila R less than jejari bumi, nilai G kamu akan semakin meningkat. Tapi bila R kamu lebih besar atau sama dengan jejari bumi, G kamu akan menurun. Okay. So kita bagi contoh. Kita dah tahu R kita 20. Okay, contohnya R kecil kita adalah 2 meter. So G kamu 3. R jarak 5 meter. So G kamu akan jadi 4. Dia semakin meningkat. Okay. R kamu 7. G kamu jadi 6. Ini contoh lah, contoh contoh. Okay, lepas tu jarak kamu naik lagi jadi 10, makin jauh dari pusat bumi. Okay, G kamu akan meningkat. Makin meningkat. Okay, naik lagi jadi 15. Masih lagi G kamu akan meningkat. Tengok dia semakin meningkat. Semakin jauh dari pusat bumi, semakin meningkat nilai G kamu. Okay, bila dah sampai 18, okay, masih lagi meningkat. Okay, bila sampai 20, okay, masih lagi meningkat. Okay, sekarang 20 ni dah sama dengan R kan? Sekarang jarak kamu menjadi lebih jauh daripada jejari bumi. Katakanlah 25. Sekarang nilai pecutan graviti akan menurun. Dia pun jadi 16. Jauh lagi, 30. Lagi turun nilai pecutan graviti. Okay, tambah lagi 40. Mungkin dah tinggal 2. So kamu nampak? Daripada graf ini, kita boleh simpulkan daripada data ni, dia adalah semakin naik. Tapi bila R kamu sampai dekat R, sampai dekat 20 ni,
dia mulalah semakin menurun. Okey kelas, itu maksudnya, itulah maksudnya, cuma nak padam dulu ni. Okay, itulah maksudnya graf inilah. Okey. Itulah maksudnya graf ini. Boleh kelas? So kamu tengoklah kat sini. Dia kata bila R itu lebih kecil, maka dia berkadar terus. Maksudnya kecutan graviti kamu semakin meningkat. Tapi bila R kamu lebih besar dari jarak kamu lebih jauh daripada jari bumi, maka dia semakin menurun. Okay, itu maksud dia. Cuba harap kamu faham. Okay. So kenapa kita nak tahu benda tu? Supaya kita boleh dapat kira berapakah pecutan graviti yang dialami oleh objek yang berada di luar bumi dan juga berada di atas bumi. Okey, Rajah 3.12 menunjukkan sebuah satelit pada ketinggian H. Okey, kamu tengok ketinggian H adalah dari permukaan bumi. R merupakan jejari bumi dan R ialah jarak satelit dari pusat bumi. So kamu tengok R adalah daripada pusat ke satelit, R kecil daripada pusat bumi ke satelit. R besar jejari bumi, H adalah jarak satelit dari permukaan bumi. Okay. Jadi kita nak hitung berapakah G ataupun pecutan graviti yang dialami oleh satelit ini. Okey, jadi daripada yang kita belajar tadi yang cikgu tunjukkan, yang kita dapat tadi GMM semua tu, so kita dapatlah rumuskan bahawa G pecutan graviti yang dialami oleh satelit sama dengan G besar pemalas kegravitian darab dengan G sem bumi bahagi dengan R ni adalah jejari bumi tambah dengan H kuasa 2 kan. Okay, ataupun senang je kamu boleh tulis cara lain GM bahagi dengan R kecil kuasa 2. R kecil tu apa? Mestilah daripada pusat bumi ke pusat satelit. Itu beza dia kelas. Okay, itu adalah perbezaannya. Okay, jadi di permukaan bumi ini beza, ini ketinggian H. Ini adalah di permukaan bumi, H sama dengan sifar, maka R adalah sama dengan R besar. Jadi pecutan graviti di permukaan bumi adalah G sama dengan Gm bahagi R kuasa 2 di mana M adalah jisim bumi dan R adalah jejari bumi. Okey, boleh kelas? Okey, jadi rumus ini juga kita boleh gunakan untuk planet-planet yang lain. Cuma kamu tukarlah. Kalau dia planet X, maka jisimnya adalah jisim planet X. Bukan lagi jisim bumi. Kalau dia planet X juga, jejari tu adalah jejari planet X. Bukan jejari planet bumi. Okay, boleh kelas? Okay, jadi hari ni kita dah belajar 2 rumus. Okay, 2 formula. Yang pertama tadi, F sama dengan G, M1, M2 bahagi dengan R kuasa 2. Okay, daripada rumus itu juga kita boleh dapat rumus yang kedua untuk G kecil iaitu pecutan graviti sama dengan G besar, M besar darab dengan M bahagi dengan R kuasa 2. Okay, bergantunglah kalau dia duduk dengan ketinggian dari permukaan, so kamu kena tambah H. Kalau dia duduk dekat atas permukaan bumi, so itu adalah R besar jejari bumi sahaja. Okey, so kita boleh tengok contoh ada 2 minit lagi yang cepat-cepat sikit kamu nak rehat lepas ni. Okey, so jisim bumi diberi berapa banyak ni jejari bumi, hitungkan pecutan graviti di permukaan bumi. So bila dengan permukaan bumi, jadi R kita adalah sama dengan jejari lah, jejari. Jadi kelas, apa-apa sahaja jenis objek, objek tu lembu ke, kambing ke, kita ke, bola ke, pecutan gravitinya adalah sama. Kenapa cikgu cakap pecutan graviti yang sama? Sebab pecutan graviti ni tidak dipengaruhi, tidak dipengaruhi oleh jisim objek.
Objek tu berat ke? Objek tu ringan ke? Jisim dia kecil, jisim, salah tadi, bukan berat. Jisim dia kecil atau jisim dia besar, pecutan graviti yang dialami adalah sama sahaja. So, mana datang nilai 9.81? Inilah cara kita dapatkan nilai 9.81. Boleh kelas? Okey? Tapi kalau daya graviti dipengaruhi oleh jisim. Kalau pecutan graviti tidak dipengaruhi oleh jisim. Okey, so yang ini pula adalah contoh di mana sebuah satelit pengimejan radar pengorbit dengan ketinggian. Maksudnya dia ada H. Okey, jadi sebab itulah dia R tambah H. R besar adalah jejari bumi tambah dengan ketinggian itulah sebab dia duduk. Okey, ni bumi, kita ada satelit dekat sini. So dia ada H kat sini lah, ada H. So ada R lagi kat sini. Jadi kamu mesti tambahlah R tambah H. Okay, so dapatlah ini. Okay, jadi dekat jauh daripada bumi, G-nya adalah semakin kecil. Kamu tengok pecutan graviti, bila jauh daripada permukaan bumi, dia lebih kecil. So seiringlah dengan yang kita bincang ni tadi. Dia semakin menurun, pecutan graviti semakin menurun. Okay. Okay, ini yang kamu boleh baca lah, okay. Jadi rumus yang sama ni kita boleh gunakan untuk menghitung pecutan graviti di permukaan jasad lain seperti planet, bumi dan matahari. Sama je, boleh gunakan rumus yang sama, cuma kamu tukar sajalah jisim-jisim itu. Okay. So ini kamu boleh buat untuk tajuk aktiviti 2.8 ni, kamu bolehlah untuk mencari. Nanti cikgu akan cari maklumat ini dan cikgu akan kongsilah berkaitan dengan kamu. Okay. So itu sahaja untuk hari ini. Untuk next lesson, minggu depan kita akan masuk daya memusat dalam sistem gerakan satelit dan planet. Okay, cikgu tahu tajuk ni agak tough. Okay, sebabnya dia ada terma-terma yang agak keliru lah. Kita ada pecutan graviti, kita ada daya graviti. Cikgu, benda tu tak sama ke? Tak sama lah yang kalau pecutan graviti dia mempengaruhi gerakan objek tersebut. Okay. Pecutan kan dia mempengaruhi gerakan. Kalau daya ni dia lebih kepada menolak dan menarik. Ingat tu, daya akan mempengaruhi tolakan dan tarikan objek tersebut. Kalau dia pecutan, dia bergerak. Bila dia bergerak jatuh tu berapa pecutan dia. Kalau daya ni berapa dia menarik atau berapa dia menolak sesuatu objek tersebut. Okay, cikgu harap kamu boleh faham. Kalau ada apa-apa soalan, boleh tanya nanti dalam grup. Okay, untuk hari ini, cikgu akan bagi latihan sekejap saja lagi sebab cikgu masih lagi mencari jawapan dan maybe cikgu boleh bagi je dulu kamu soalan tu, nanti kita sama-sama lah cikgu akan bagi jawapan kemudian. Okay, so kelas kita pun dah habis. Cikgu harap kamu faham setakat ini. So 2 rumus yang kita dah baca hari ni, make sure kamu ingat. Okay, itu sahaja untuk hari ini kelas. Teruskanlah menghantar latihan dan please decide the day and also the time and also the medium of our extra class. Yang kelas tambahan kita tu make sure kamu tetapkan medium apa dan juga nak buat bila. Okay, supaya kita boleh teruskan dengan lebih cepat lah, bergantunglah nak start minggu depan pun boleh, tak kisah dulu. Okay, itu sahaja untuk hari ini. Terima kasih kelas. Terima kasih cikgu. Ya, nanti cikgu bagi latihan jangan lupa buat. Okey, jangan lupa isi kehadiran dalam Google Form yang sama sahaja. Okey, terima kasih semua. Terima kasih Kak Lee. Terima kasih Syahira.